yang duk kekal sampai hari ini, masa PAS duduk angkat jam pun, Darai duduk belakang pejabat PAS di apa nama, di duduk ada di Jalan Raja Lot. Juga banyak. Darai juga banyak. Jangan duduk lalu letak kecawal lah aku tu. Saya ingat tak ada lagi. Ada. Pertamanya, bila kita bercakap mengenai dengan Majlis Pimpinan Kerajaan Perpaduan ataupun Majlis Pimpinan Perpaduan di peringkat negeri ini, adalah kita echo daripada federal ataupun kita echo daripada peringkat kebangsaan. Bila mereka di peringkat nasional telah menubuhkan pimpinan perpaduan, di mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mengurusikan sebuah pimpinan di peringkat nasional. Jadi dari situ kita ambil dan kita bawa ke peringkat negeri, di mana BN dan juga PH telah pun kita tubuhkan sebuah jawatankuasa sekretariat yang membolehkan kita bergerak daripada negeri ke kawasan parlimen, dan ada flow daripada negeri ke parlimen. Ada jawatankuasa pula. Tujuannya adalah untuk membolehkan kita siap siaga bagi kita pergi kepada pilihan raya negeri. Sebab kalau nak pergi kepada pilihan raya negeri, optik yang jelasnya ialah bahawa kita berada di atas landasan yang sama. Sebab dalam politik ni, this is common. Apabila ada masa sampai ketikanya, mana-mana organisasi parti politik yang telah bergabung, yang sekarang ni takdir Tuhan, BN bergabung dengan PH, dan apabila BN bergabung dengan PH, nama pun kita dah namakan dia sebagai Kerajaan Perpaduan. Jadi lanjutan dari situ, kita nak tengok apa yang patut kita buat. Satunya sudah tentulah kita nak tengok mana tempat yang PH bertanding, mana tempat yang PN bertanding. Kita setuju itu. Kita pula susun yang keduanya, tim yang sama. Tim tu boleh bekerja, dan tim ni tak boleh berada di separuh-separuh. Tim ni kena datang dengan setulus ikhlas bagi membentuk sebuah pasukan. InsyaAllah saya yakinlah bahawa dengan pasukan ni kita mampu. Cuma Datuk Seri, saya sebagai pemimpin UMNO di peringkat bahagian, cuma kebimbangan saya Datuk Seri, soal orang kata apabila UMNO bergabung dengan Pakatan Harapan, UMNO akan membentuk dirinya menjadi lebih liberal, Datuk Seri. Maksudnya UMNO sudah hilang daripada perjuangan tunjang yang sebelum ini, Melayu dan juga Islam. Saya nak minta pandangan Datuk Seri. Dia begini, organisasinya kekal. Organisasi itu, parti itu kekal. Sebab parti itu dibina oleh kita punya tok nenek dulu, 70 lebih tahun. Asas perjuangannya adalah Melayu. Asas perjuangannya adalah Melayu. Dalam 60 tahun merintah pun, saya ingat walaupun UMNO kekal dengan perjuangannya Melayu, agama, bangsa dan negara, dia punya terasnya di situ, tapi saya tengok penglibatan kaum-kaum lain tidak dihalang. Orang nak berniaga ke, orang nak pergi belajar tinggi ke, orang nak buat bisnes ke, orang nak jadi profesional ke, saya ingat tak ada halangan. Dan hari ini bila BN datang sekali lagi dengan Pakatan Harapan, saya tak nampak kata kita nak kena jadi kehilang entiti kita. Kita kekal dengan entiti kita, cuma kita bergabung dengan sebuah organisasi baru yang namanya Pakatan Harapan. Perjuangan masih kekal dengan UMNO, dan idealis di sini adalah perjuangan UMNO itu adalah perjuangan untuk agama, bangsa dan negara. Saya ingat clear. Datuk Wira Mahfuz. Sekretariat yang disebut oleh Datuk Seri tadi, boleh Datuk Wira lontarkan apakah bentuk-bentuk sekretariat yang telah dibentuk untuk seterusnya turun ke bawah di peringkat parlimen dan seterusnya di peringkat kita telah membentuk beberapa komiti di peringkat negeri, iaitu satu berkaitan dengan komiti komunikasi strategi dan media, yang diketuai oleh kedua-dua moderator malam ni lah, Dr. Ismail dan juga Datuk pun. Itu, dan satu lagi ialah yang berkaitan dengan jawatankuasa perundingan kedua belah pihak untuk menentukan kursi-kursi yang akan ditandingi nanti. Dan saya percaya bahawa
rundingan ini akan bermula besok dan sudah tentu tak akan selesai untuk satu rundingan. Dia perlu melalui beberapa rundingan, tapi saya percaya bahawa menjelang konvensyen perpaduan Peringkat Negeri Kedah pada 20 hari bulan kita cadangkan, kita harap bahawa kita sudah settle masalah pengagihan kerusi, penentuan di mana kerusi-kerusi yang akan kita tandingi. Kemudian jawatankuasa yang berkaitan dengan manifesto untuk apa yang kita nak tawarkan kepada rakyat di negeri Kedah dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini. Kemudian ada Jawatankuasa Pilihan Raya, iaitu untuk menggerakkan jentera pilihan raya sampai kepada peringkat PDM sampai peringkat PDM. Itu empat komiti kita katakan jawatankuasa yang kita bentuk. Di samping kita juga mewujudkan wanita, pemuda dan juga wanita muda. Maknanya wanita perpaduan, pemuda perpaduan dan juga wanita muda perpaduan. Jadi mereka ni kita nak gerakkan seluruh jentera ni sampailah kepada peringkat di kalangan anak-anak muda untuk kita memberikan satu gambaran apakah nanti peluang-peluang untuk anak-anak muda ini untuk menyertai. Sebab bagi saya bahawa kita tidak boleh berada dalam situasi hanya memberikan satu khayalan emosional seperti yang ditawarkan, yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin PN selama ini, tetapi kita harus ada program untuk kita nak mengangkat anak-anak muda negeri Kedah ini mendunia. Saya selalu menggunakan istilah mendunia, bukan hanya duduk terperosok belah jenari tapi nak mendunia, luas daripada Kedah, luas daripada Malaysia. Itu yang kita harus bawa kepada anak-anak muda pada hari ini. Cuma Datuk Wira, mereka kata lah, ni mereka dah kata. Mereka kata BN UMNO ni bersama dengan Ish ni dia seumpama kahwin paksa tanpa atas dasar cinta dan kasih. Dan mereka juga kata kalau perkahwinan paksa tanpa cinta ni tak bertahan lama. So macam mana ni Datuk Wira yang mereka kata kahwin paksa ni kira tak lama lagi akan bercerai-berai ni Datuk Wira? So komen Datuk Wira sini. Dia ni bukan kahwin paksa, kahwin orang tua-tua berkira. Dia main cara dulu. Tak kenal hang aku. Tak kenal hang aku. Mai bersentuh tempat tidur ataupun orang tambah dulu batai yang semayang. Orang tua-tua kira, orang tua-tua tu betul agung lah. Betul agung tolong kira. Jadi kita terima jodoh yang orang tua-tua cari. Jodoh yang orang tua-tua cari ini, saya percaya bahawa mak ayah kita dulu ni bahagia kekal sampai akhir hayat. Jadi ini yang kita nak bawa satu naratif baru kepada negeri Kedah dan juga Malaysia ni, bahawa kita nak bawa satu politik baru, politik yang berasaskan kepada perpaduan, bukan hanya perpaduan dalam satu gabungan, tetapi perpaduan dalam kehidupan masyarakat yang kita nak bawa. Maknanya kita nak menyisihkan politik kebencian ni. Kita boleh berbeza politik, kita boleh berbeza politik, tetapi bukannya membawa naratif kita menolak politik kebencian. Ya, kita tolak politik kebencian. Itu yang tepatnya. Ya, ni Datuk Seri, mereka duk sebut lah, mereka geli. Jadi dia kata hak kahwin jenis paksa ke, jenis keluarga ada atok ni, geli tu lama. Jadi dalam konteks kita hari ni, UMNO BN Malaysia Nasional dengan Pakatan Harapan ni, apakah Datuk Seri nampak geli itu menjadi satu penghalang dalam masa beberapa bulan ini untuk akhirnya dapat diterjemahkan dalam bentuk satu coalition yang betul-betul mantap, betul-betul turun ke bawah, betul-betul diterjemahkan dalam bentuk undi nanti. Betul Sri? Saya fikir begini, dia sebenarnya cerita geli ni dia sebab kita dalam pemikiran orang Melayu, especially sebelah UMNO, dan di sebelah sana ada PH, ada DAP, ada Amanah dan ada PKR. Jadi pokoknya dalam waktu mana kita yang disebut oleh Datuk Mahfuz tadi, kita duduk sekali
dia kena ambil sedikit masa untuk faham. Sebab apa? Kita ambil di seluruh dunia. Di seluruh dunia tidak ada sebuah parti yang datang untuk menjadi kerajaan kekal dalam organisasi itu. Dia akan cari partner. Sebab yang penting nak kuasa. Nak kuasa. Jadi sekarang kita cari partner untuk membentuk kuasa. Sebab yang penting jadi parti politik kepada yang membentuk kuasa. Jadi sekarang kita dapat partner. Partner kita sekarang PH. Jadi penerangan berkaitan dengan gabungan ni diperhalusi dari step atas kepada step bawah, second layer, third layer, fourth layer, sampailah ke layer yang bawah. Jadi penerangan itu kena berterusan dan kita kena bercakap secara tulus ikhlas bahawa tidak ada yang lain. Kita nakkan satu kesatuan yang disebut oleh Datuk Mahfuz tadi, menolak sebarang politik kebencian. Kita boleh terima semua orang, kita duduk sekali, sebelah sana pun ikhlas, sebelah sini pun ikhlas. Saya yakin dia tak akan ada masalah. Tapi kita dah tahu dah, ini awak kita punya step, ini awak punya step, ini kita punya step. Jadi kita bergabung, bentuk kerajaan di Putrajaya. Dah bentuk kerajaan di Putrajaya, ada dah kabinetnya. Kemudian insya-Allah kita pula bentuk kerajaan di peringkat negeri. Itu sangat boleh. Geli melugai. Geli melugai ni kena bagi makan asam bagi banyak. Sangko dia hilang meloya tu. Dia ada lah sikit, tapi jumlah tu Datuk Doktor, saya ingat jumlah tu tak boleh dibaiki dari semasa ke semasa. Dia baru-baru ni ada lah kawan kita Abang Nusi. Abang Nusi ni dia cakap, dia kata Kompom 360. Lepas tu duduk seminggu lepas tu dia kata 33 pula kan. So keyakinan, confident level dia tu sangat-sangat orang kata tinggi kan. Jadi Datuk Seri, takkan kita ni nak masuk ni, nak tanding pilihan raya ni, nak kalah ni. Tu yang 2-3 hari lepas. Risau Datuk Seri. Tu yang 2-3 hari lepas saya kata kita bukan batang pisang. Dia tajuk dia macam ni, dia tajuk jadi 36 don. 36 don ada. Sekarang ni itu hari 2018 PH sendiri pun menang actually 18 kursi atas PH tau. Tapi PH menang 18 kursi, cuma kemudiannya bersatu 5 kursi itu keluar. Kemudian UMNO 1 keluar, and then daripada Pakatan Harapan pun 2 orang keluar. Tapi original PH menang tu 18. And then BN menang 3. Kita akui lah waktu tu BN lemah, tapi maknanya PH dah ada 18, tapi keluar 5. Masih ada lagi 13 kursi yang menang tu. Jadi maksud saya kena lihat daripada data yang ada. Dia tak boleh kata atas macam tu. Kemudian daripada situ tumpuan daripada DUN, daripada utara sampai ke selatan, kita boleh tengoklah. Mungkin pun Datuk pun sebut tadi Brother Nusi nak buat pilihan raya bulan 7. Jadi kita boleh tengoklah tiap-tiap DUN tu. Dan ada usaha yang dibuat, dan saya punya keyakinan tinggi bahawa jumlah ayak bah ataupun ombak besar itu dia tidak seombak itu nak sampai kepada Jun atau Julai. Jadi kita balik kepada dalam keadaan yang biasa, dan ini perlawanan di antara BN dan juga BNPH. Ini two corner fight. ombak pun bukan hari-hari. Yalah. Kalau hari-hari nelayan tak keluar ke laut lah. Yalah. Itulah. Okey. Untuk Datuk Wira Mahfuz, masih lagi topik tadi ni, yang sebenarnya data yang dikeluarkan oleh Brother Nusi tadi pun salah. Kalau ikut PRU yang ke-15 baru ni, kalau kita lihat dari segi DUN, PH dapat 4. Jadi dia kata 36-0 tu tak tepat, 33-3 pun tidak tepat. Yang tepatnya adalah 32-4. Yang tu belum lagi dicampur kalau UMNO plus PH. Belum lagi dia ambil kira. Kalau dia ambil kira sudah tentu jumlahnya lebih daripada itu. Datuk Wira, setelah 4 bulan pilihan raya berlalu, PRU Parlimen hari itu,
kita melihat kepada data-data yang dikeluarkan oleh pengkaji data ni, menyebut bahawa setelah 4 bulan kerajaan perpaduan memerintah, sebanyak 25 hingga 30% pengundi-pengundi yang dahulu ni mengundi PN telah mula berubah. Datuk, komen. Ini satu benda yang clear. Bila dia berlaku kewujudan gabungan kedua parti dan juga ramai lagi parti-parti di Sabah, Sarawak dan sebagainya, orang mula melihat bahawa satu trend politik baru akan bermula dan menunjukkan bahawa semua di kalangan kita yang duduk dalam parti-parti perpaduan ni, kerajaan perpaduan ni, orang yang meletakkan keutamaan kepada kepentingan negara dan rakyat, bukan lagi kepada soal kepentingan parti masing-masing. Sebab kita boleh berbeza dan kita boleh meletakkan kepentingan parti masing-masing itu sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya kita masing-masing kepentingan parti, tapi nak ambil selepas pilihan raya, bila tak ada yang dapat majoriti yang mencukupi untuk bentuk kerajaan, maka pada waktu itu kita mesti utamakan kepada kepentingan negara dan juga rakyat. Kalau tidak, akan berlaku hang parlimen yang begitu lama, mungkin sampai hari ini tak ada kerajaan. Bila tak ada kerajaan, ayam harga berapa kita pun tak tahu. Jadi ini akan menjadi masalah kepada negara. Jadi sebab itu bila kita gabung semua, orang mula buka mata betapa berjiwa besar. Itu yang pertama. First impressionnya ialah orang melihat bahawa pemimpin dalam parti-parti ini walaupun berbeza, berebut semasa pilihan raya umum yang lalu, tapi akhirnya berjiwa besar untuk negara. Dan satu. Yang kedua, pelaksanaan yang kita buat dalam tempoh 4 bulan setengah ni, 4 bulan setengah ni menunjukkan banyak perubahan-perubahan yang menuju kepada nak mencari penyelesaian kepada masalah meringankan beban hidup rakyat, beban hidup rakyat. Jadi akhirnya orang melihat bahawa betapa komitmen dan kesungguhan kerajaan. Dan yang ketiganya ialah orang semua dapat melihat bahawa dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh PN pada pilihan raya yang lalu, nanti sekolah kalau khususnya PA selama pemerintah kan, pakai skirt, macam-macam lagi lah. Akan ada kahwin campur LGBT, kahwin lelaki dengan lelaki, bukan kahwin campur lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tapi akhirnya orang tengok tak ada pun. Yang ada, selalu saya sebut lah, yang duk kekal sampai hari ini, masa PAS duduk kerajaan pun, Darai duduk belakang pejabat PAS di duduk ada di Jalan Raja Laut. Cukup banyak. Darai cukup banyak. Jangan duduk lalu tak ketahuan lah aku tu. Saya ingatkan tak ada lagi. Ada.